dengan calon-calon yang lain. Betul tak betul tuan-tuan? Tak ada sebab mereka tak boleh memenangkan calon daripada Barisan Nasional. Tetapi kita lihat kenapa kita tewas pada tahun 2018. Saya ambil contoh. Pakatan Harapan menjajakan bahawa Malaysia berhadapan dengan keadaan yang sangat tenang pada tahun 2018. Tenang macam mana? Mereka kata kita menuju ke arah kebangkrutan kerana hutang 1MDB berlipat kali ganda, sehingga kita terpaksa melaksanakan GST. Kononnya nak cover hutang di 1MDB. Macam-macam yang mereka fitnah, tuan-tuan. Hakikat dan realiti dia, kalau orang-orang di Shah Alam ini, saudara, yang bijak pandai, dia ambil sedikit masa, dia buka website, sama ada website Bank Negara Malaysia atau dia buka World Bank punya website, dia boleh tahu setiap indeks prestasi ekonomi negara kita Malaysia. Kalau nak cerita tentang hutang banyak, saya nak beritahu tuan-tuan, di zaman pemerintahan gandingan antara Datuk Najib Tun Razak dan Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi sebagai Perdana Menteri dan Timbalan, 2015, saya nak beritahu saudara, hutang kita 54% lebih kurang berbanding dengan GDP kita ataupun KDNK kita. Sangat sihat. Tetapi 2016 kita berjaya turunkan menjadi 52%. 2017 kita turunkan lagi, tuan-tuan, menjadi hanya 50.8%, lebih kurang 686.8 bilion ringgit sahaja, tuan-tuan, hutang Malaysia. Dan sebelum kita kalah, saudara, sebelum kita kalah, pada ketika itu, tuan-tuan, kadar hutang kita berada di tahap yang sangat sihat, iaitu 48% berbanding GDP kita. Tuan-tuan, macam mana kita boleh bankrupt kalau hutang kita 48%? Singapura ketika itu lebih 100%. Keadaan Malaysia ni paling teruk, tuan-tuan, hutangnya ialah pada tahun 1986. Siapa Perdana Menteri masa tu? Mahathir. Hutang negara ketika itu, saudara, ialah 103.4%. Itu pun kita tak bankrupt. Kalau 103.4% kita tak bankrupt, bagaimana mungkin zaman Datuk Seri Najib kita boleh bankrupt? Tapi orang pada ketika itu yang bijak pandai di Shah Alam ini, dia tak nak menilai sama ada fitnah itu betul ataupun tidak. Mereka tidak melakukan apa yang dipanggil dalam Islam sebagai tabayun, memeriksa sama ada berita yang datang itu benar ataupun tidak. Sepatutnya kita dalam Islam, kita dianjurkan supaya kita cek. Apatah lagi kalau berita itu datang daripada orang yang fasik, kita kena cek dulu betul ke tak betul. Betul tak betul? Betul. Orang Shah Alam yang dekat dengan Islam sepatutnya, saudara, khususnya orang Melayu, dia patut boleh menilai benda ni. Ada yang kata, oh betul, kita ni hutang tak banyak, tetapi pendapatan kita juga tak banyak. Bagaimana mungkin pendapatan kita tak banyak, tuan-tuan? 2017 pertumbuhan ekonomi Malaysia nombor 3 tertinggi di dunia. Nombor 1 Filipina 6.9%, nombor 2 negeri China 6.7%. Kita Malaysia, tuan-tuan, 5.9%. Hari ini, tuan-tuan, pun ada dengar juga bahawa pertumbuhan ekonomi Malaysia ini sekarang ni berada di tahap yang membimbangkan. Ada dengar tak? Ada tak dengar bahawa Malaysia ni sekarang ni sedang menuju ke arah kemunduran? Ada dengar? Tak ada orang dalam dunia ni tahu hari ini, saudara, bahawa Malaysia hari ini suku ketiga tahun 2022, pertumbuhan ekonomi Malaysia nombor 1 di dunia. Tuan-tuan tahu pertumbuhan ekonomi Malaysia nombor 1 di dunia sekarang. Itu baru Ismail Sabri menjadi kepala kepada geng-geng Pakatan Perikatan Nasional. Ada dalam tu ada orang UMNO, ada dalam tu ada orang Bersatu, ada dalam tu ada orang PAS. Tetapi hari ini pertumbuhan ekonomi Malaysia suku ketiga tahun 2022, kita, tuan-tuan,
pertumbuhan kita 14.2%. Belum lagi kita memerintah secara bersendirian. Tetapi sebenarnya tuan-tuan, betul ekonomi kita bertambah baik, tetapi saya nak beritahu tuan-tuan, yang menyumbang kepada lonjakan yang terlalu dahsyat ni sebab apa? Sebab kita ada si tompok menjadi Perdana Menteri sebelum ni. Tahun lepas Datuk Seri Ismail Sabri menjadi Perdana Menteri sekitar bulan Ogos, betul tak? Suku ketiga tahun lepas, maknanya bulan Januari, bulan Julai, bulan Ogos dan juga bulan September. Ini zaman Muhyiddin lah. Disebabkan perangai dia sekejap lockdown, sekejap buka, sekejap lockdown, sekejap buka. Tuan-tuan tahu berapa pertumbuhan ekonomi kita tahun lepas? Suku ketiga negatif 4.5. Negatif 4.5, maknanya lebih kurang kita naik sebenarnya lebih kurang 10% saja. 10% pun dikira agak tinggi lah tuan-tuan, berbanding dengan Singapura baru lebih kurang 7.5%, berbanding dengan Indonesia 4.5%. Tuan-tuan, kira tinggi jugalah prestasi ekonomi Malaysia. Itu belum lagi kita memerintah secara bersendirian selepas pilihan raya umum yang ke-15 insyaAllah. Tapi ramai yang lupa saudara, mereka termakan dengan fitnah. Masa Datuk Seri Najib menyerahkan kuasa pada tahun 2018, pada ketika itu dia tinggalkan Reserve Bank negara tuan-tuan paling tinggi dalam sejarah, 435 bilion, boleh menampung import tertangguh 7-8 bulan. Ini peninggalan Datuk Seri Najib. Tapi orang kata dia menghancurkan negara, orang kata dia macam-macam tuan-tuan. Bursa saham Kuala Lumpur ketika itu paling tinggi dalam sejarah. Berapa tuan-tuan? 1,896 mata bursa saham. Bagi je Kak Mahathir. Apa jadi tuan-tuan? Tak beberapa bulan tuan-tuan, merudum 300 anak mata. Datang pula atas sana bang, yang atas ni, yang terbang ni. Datang pula Muhyiddin Yassin saudara, hancur lebur, jatuh lagi saudara. Hari ni bursa saham kita daripada 1,896 mata ditinggalkan oleh Datuk Seri Najib Tun Razak, dah tinggal bawah 1,400 mata. Korang nak pangkah lagi Pakatan Harapan atau Perikatan Nasional, silakan. Saudara, banyak lagi indeks prestasi ekonomi yang boleh diambil kira untuk boleh dinilaikan oleh cendekiawan cerdik pandai di bumi kita ini. Tetapi akibat daripada silap memangkah tahun 2018 tuan-tuan, sehingga ke hari ini kesan kerosakan itu masih lagi dirasai. Hafiz mana Hafiz? Tolong cancel. Saya nak beritahu tuan-tuan, apa antara kesan kerosakan bila mereka menjadi kerajaan? They do not know how to govern this country. Dia tak tahu macam mana nak mentadbir negara ni. Jadi cara dia nak dapat duit, mula-mula dia buat muka kesian dia tuan-tuan. Dia kata kami mewarisi kerajaan yang menuju ke bankruptcy. Jadi apa dia buat? Dia korek bukan daripada poket tuan-tuan saja, termasuklah anak-anak kecil di sekolah ni disuruh pecah tabung. Ada yang menerima RM30 untuk masuk tabung harapan. Ingat lagi tak tuan-tuan? 180 juta dikutip. Apa jadi dengan duit 180 juta? Hancur tuan-tuan, hancur, tak nampak bayang pun. Sampai ada yang kata kami pecahkan tabung ni, mana pergi duit kami ni? Tak tahu pergi mana. Nak tunjukkan lagi bahawa ekonomi kita ni kononnya ditinggalkan dalam keadaan daif. Dia pergi ke negeri Jepun nak pinjam duit, tapi Jepun tanya dengan dia, you nak pinjam duit daripada kita ni, hutang Jepun lebih banyak tu, dia berlipat kali ganda daripada Malaysia. Tetapi pertumbuhan dia punya ekonomi pun rancang, jadi dia memang ada kemampuan bagi pinjam. Tapi bila dia nak bagi pinjam pun dia tanya juga kita ada kemampuan tak nak bayar? Kita ada apa yang dipanggil sebagai fixed income tak? Contohnya lah, kalau kita nak pergi pinjam duit, nak beli kereta,
Bank akan tanya kita, ada payslip? Apa pasal bank nak payslip? Bank nak tengok kita ada pendapatan tetap lah. Lepas tu bank akan tengok kita punya rekod di SIKRIS, di SITOS, sama ada kita ni jenis bayar cantik. Kemudian kita punya bebanan hutang yang kita tanggung tu, berapa balance baki yang masih ada, boleh tak untuk keperluan peribadi, dan dalam masa yang sama boleh tambah hutang lagi. Kalau tak boleh, bank tak bagi. Jadi bila tanya dengan Mahathir, apa pendapatan tetap yang kamu ada, Mahathir tak boleh jawab, tuan-tuan. Sebab apa dia tak boleh jawab? Dia baru je hapuskan satu benda yang sangat penting yang merupakan pendapatan tetap kita, iaitu dia baru menghapuskan GST. GST ni saya nak beritahu tuan-tuan, kelebihan GST ni dari segi pendapatan negara. Masa zaman SST 2014, last kali kita laksanakan SST secara sepenuhnya sepanjang tahun, kutipan SST baru 18 bilion setahun. Tetapi kutipan GST sebelum kita kalah 2017 44.3 bilion. Beza dia tuan-tuan lebih kurang 26.3 bilion. Dan antara 2016 hingga 2017 beza pendapatan bertambah tu 3.9 bilion. Maknanya sepatutnya hasil daripada GST tambahan pendapatan tu lebih 30 bilion. Lagi besar saiz ekonomi kita, lagi banyak yang kita rugi. Jadi Jepun tak bagi pinjam. Bila tak bagi pinjam tuan-tuan, dia guna kaedah lain. Dia terbitkan apa yang dipanggil sebagai samurai bond. Nasib baik tuan-tuan, dia buat samurai bond. Kalau dia buat filem James Bond, lagi pening kepala kita tuan-tuan. Lepas tu dia pergi ke China. Dia pergi China, dia terbitkan panda bond. Tuan-tuan, macam-macam yang dia buat nak tunjukkan kita susah. Dan punca kita susah ni kerana Datuk Najib telah menghancurkan negara kita, sehinggakan duit negara tak ada. Tetapi tiba-tiba bila Mahathir letak jawatan, bila Muhyiddin mengambil alih, Muhyiddin boleh pula belanja beratus bilion bagi bantuan. Betul tak betul tuan-tuan? Dari mana duit ini? Ianya duit yang ditinggalkan oleh Datuk Seri Najib Tun Razak. Barulah kita tahu rupa-rupanya banyak duit negara kita. Lepas tu Muhyiddin boleh pula tambah hutang lagi. Bukan setakat tambah hutang lagi tuan-tuan. Bukan setakat tambah hutang lagi. Ketika berlakunya darurat sesaudara pada tahun 2020, tak silap saya, 2020, sepanjang tempoh darurat itu, kerajaan Muhyiddin Yassin membelanjakan hampir 600 bilion dan langsung tidak melapor kepada Parlimen tuan-tuan. Kerana bila dia melaksanakan apa yang dipanggil sebagai darurat, bila dia laksanakan darurat, dia tidak perlu declare dengan Parlimen apa yang dibelanjakan sepanjang tempoh darurat. Itu yang menyebabkan hari ini tuan-tuan, Muhyiddin berpeluh. Dia cukup takut untuk kita laksanakan pilihan raya, kerana dia tahu bila pilihan raya berlaku, parti dia akan kalah. Bila parti dia akan kalah, satu perkara yang pasti BN akan lakukan ialah kita akan siasat apa jadi dengan duit 600 bilion yang dibelanjakan tanpa melalui proses kebenaran di Parlimen. Kita akan siasat siapa yang dapat direct nego projek, siapa yang dapat, dan adakah projek ini berjalan ataupun tidak, dan apakah timbal balas yang diperolehi oleh Bersatu sehinggakan hari ini tuan-tuan. Mereka ni saudara, orang takkan bagi sumbangan kepada mereka, tetapi mereka ada duit lebih banyak daripada kita. Kalau tengok bendera-bendera mereka, jauh lebih hebat bendera mereka berbanding dengan bendera Barisan Nasional. Betul tak betul? Itu sebab saudara, saya nak beritahu tuan-tuan, terlalu banyak. Kemudian lepas dia pinjam ni masih tak cukup. Apa dia buat tuan-tuan untuk pastikan dia boleh bayar gaji pekerja? Dah lah dia silap buat. Dia ketika dia nak tukar daripada GST kepada SST balik, dia ada tempoh peralihan. Nak kena train balik orang menggunakan sistem percukaian lama.
sistem SSD, software kat komputer semua kena tukar balik. Jadi apa yang Lim Guan Eng ni buat tuan-tuan, bila orang tak ada pengalaman, tak tahu macam mana mentadbir kewangan negara, dia bagi tax exemption 3 bulan, daripada 1 hari bulan Jun sampailah 1 hari bulan September. Ini bala nombor 2 tuan-tuan. Sebab apa? Sebab bila orang bayar GST, bila kita beli barang, kita kena bayar cukai input. Bila kita jual barang tu balik, kita akan claim balik cukai output. So bila duit tu dah masuk kantung kerajaan, masuk kantung pembenaran negara, setiap bulan mereka akan meeting berapa jumlah yang perlu dibayar dalam bentuk reimbursement of this cukai output. Dia pulang balik cukai outputnya claim. Jadi kalau dah 3 bulan tu tak ada pendapatan, saudara, maknanya 3 bulan tu kita kehilangan 12 bilion ringgit. Macam mana cara nak bayar orang yang claim dia punya cukai input yang dia dah bayar? Jadi apa yang Lim Guan Eng buat tuan-tuan, dia tuduh, dia kata apa? Dia kata BN telah mencuri duit 12 bilion hasil cukai import, cukai input yang telah pun dikenakan di peringkat awal. Padahal tuan-tuan, dia tak kutip. Bila dia tak kutip, untuk 3 bulan tu dia tak boleh lah bayar balik, orang claim balik. Ini last kali bila custom buat kenyataan, dia kata sebenarnya BN tak ada curi pun 5 sen duit ini. Hakikat dia, kita tak ada duit nak bayar sebab kita ada tax free daripada 1 Jun sampailah pada 1 September. Tuan-tuan, hancur tu. Bila tak ada duit, apa dia buat? Dulu zaman BN, apa yang kita buat tuan-tuan? Setiap tahun kita cuma collect dividen daripada Petronas 17 bilion. Lebih kurang itulah. 2017 kita collect 17 bilion. Untuk 2018 tuan-tuan tahu berapa dia orang jarah duit Petronas? 54 bilion tuan-tuan. 3 kali ganda berbanding dengan apa yang BN ambil. Itu pun tak cukup lagi. Jadi apa dia buat tuan-tuan? Nak memperbagaikan, nak diversify our source of income, tak tahu. Ilmu tak ada. Walaupun saya nak beritahu tuan-tuan, Mahathir memang berpengalaman. Dia ada pengalaman 22 tahun menjadi Perdana Menteri, pernah jadi Presiden UMNO 22 tahun. Itu sebab apa dia cakap, orang percaya, orang-orang muda, ada nak beritahu ni, orang-orang muda termasuklah di Shah Alam ini, yang tak pernah hidup zaman Tuan Dr. Mahathir. Tiba-tiba dia orang kata, kami rindu zaman Mahathir. Kepala otak dia. Tanya dengan ni Datuk Salamun, orang lama semua tahu macam mana seksanya hidup zaman Mahathir ni tuan-tuan. Betul tak betul? Saya sempatlah merasa lock up zaman Mahathir yang pertama. Zaman Mahathir kedua kena juga 3 kali. Tapi zaman Mahathir yang pertama tu 8 kali saya masuk lock up tuan-tuan. ISA bukan sekali, 2 kali. Kali pertama 2 bulan, kali kedua 2 tahun 2 bulan. Saudara, itu sebab ada yang panggil dia Maha Zalim, ada yang panggil dia Maha Fir'aun. Betul tak? Ini realiti. Tapi orang muda tak tahu 2008. Dia orang pun masa tu saudara, apa yang berlaku zaman Mahathir, orang tak tahu sebab zaman tu tidak ada internet. Betul tak? Bila Mahathir, kenapa orang kata zaman Mahathir ni apa? Dia orang nampak, dia orang pergi Kuala Lumpur, dia nampak apa? Menara berkembang Petronas. Yang orang tak tahu, itulah lambang cinta Mahathir kepada Siti Hasmah. Menara tu tuan-tuan, dia huruf H. H tu Hasmah. Ini gambar orang tak tahu kan? Itu orang tak tahu. Saudara, yang orang tak tahu bahawa kontraktor tu pun Siti Hasmah yang pilih. Satu dia bagi kepada Jepun, satu dia bagi kepada Korea. Saya dah cakap ni lama, kalau tak betul dah lama dia sama saya tuan-tuan. Saya nak beritahu tuan-tuan, daripada perabot dia Upright dapat anak dia, anak Mahathir ni tas, marble. Kalau tak percaya tanya dengan Roslan Latif, semua dia boleh buka A to Z. Apa saja yang Petronas
berikan kepada anak-anak Mahathir, semua dia kata. Sampai ke hari ini saudara cari gali minyak pun semua sekali, semua syarikat. Sebelum itulah masa apa ni Sapura Kencana petroleum ni kan, masih lagi ada share Mozani dalam tu, semua anak-anak dia. Ada orang cakap, oh Malaysia dikenali di mata dunia sebab apa? Sebab kita ada Sepang Circuit Formula 1. Betul lah, tapi ramai tak tahu dia buat Sepang Circuit Formula 1 sebab anak dia suka kereta berkuasa tinggi. Itu sebab nasib dia baik. Perangai BN tak macam perangai dia. Kalau perangai BN sama macam dia, busuk hati, politik dendam. Kita menang pilihan raya, kita terus geladah rumah Mozani Mahathir, kita geladah rumah Marina Mahathir, kita geladah rumah Mukris Mahathir, Mirzal Mahathir. Tuan-tuan, kalau rumah Datuk Seri Najib pun kita boleh jumpa macam-macam bank. Tuan-tuan, cuba kalau pergi rumah Mukris Mahathir, berapa puluh biji Bugatti Veyronnya, Porsche-nya, macam-macam kereta mewah ada. Betul tak? Betul tak? Tapi Datuk Najib bukan jenis macam tu. In fact, bila si Mukris ini, Mozani ni, sepatutnya dah boleh didakwa, sudah boleh didakwa kerana melakukan apa yang dipanggil sebagai insider trading, Suruhanjaya Security, dah nak dakwa dah. Datuk Najib ni jenis tak nak letak pasir kat periuk nasi orang. Walaupun orang tu duk hentam dia, kata penyamun, perompak, macam-macam apa yang Datuk Seri Najib tak dikata oleh Tun Dr. Mahathir. Tapi Datuk Najib bukan jenis orang menganiaya orang, tuan-tuan. Saudara, ramai tak tahu bahawa tiap-tiap tahun kerajaan kena subsidi 300 bilion nak hidupkan Sepang Circuit Formula 1. Tuan-tuan tahu tak? GLC ni, GLC ni government link company, dipaksa untuk membeli tiket dan beri pada orang secara percuma. Siapa nak beli tiket Formula 1 sampai 2 atau lebih, tuan-tuan? Itu sebab setiap tahun mungkin laku 20% jualan tiket tu. Jadi apa yang Datuk Seri Najib buat? Nak overcome, tak nak keluar 300 juta setiap tahun. Dia tukar daripada buat Sepang Circuit Formula 1 untuk Formula 1, dia tukar kepada MotoGP. Sebab dia tahu rakyat Malaysia banyak yang naik motor, banyak peminat motor, sukan motosikal. Betul tak betul? Bila tukar MotoGP, tuan-tuan, tiket yang berjaya dijual lebih 80%. Bukan kita kena top up, tuan-tuan. Kerajaan dapat kutip lagi hasil daripada Sepang Circuit Formula 1 ini. Tapi nak buat macam mana? Bila tukar kepada MotoGP, hilanglah jawatan pengurusi Sepang Circuit Formula 1 yang disandang oleh anak Tun Dr. Mahathir, Mozani Mahathir. Lagilah marah dia. Betul tak? Bila Datuk Najib buat IPP, saya nak beritahu tuan-tuan, yang menyebabkan Tan Sri Anne-Arok, kenal tak Tan Sri Anne-Arok? Dulu chairman TNB. Yang menyebabkan Tan Sri Anne-Arok marah sangat sehingga kan dia meletakkan jawatan, bukan kerana Tun Mahathir memberikan 4 kroni dia projek membekalkan membekalkan tenaga elektrik kepada TNB. Dia bukan marah pasal 4 kroni dia, Malakov Syed-Mokhtar Al-Bukhari, kemudian Genting Sanyen, Genting, kemudian Tanjung, syarikat milik Ananda Krishna, dan satu lagi syarikat YTN. Dia bukan marah sebab 4 kroni Mahathir ni membekalkan tenaga kepada TNB. Dia tak marah. Yang dia marah ni, tuan-tuan, 4 syarikat ni membekalkan tenaga 8 sen lebih mahal daripada apa yang dibekalkan oleh TNB. Bila jual mahal, tuan-tuan, dia tarif elektrik akan naik. Yang kena tanggung siapa? Mahathir atau rakyat? Rakyat yang kena tanggung. Yang ni ramai orang tak tahu. So bila 1MDB ditubuhkan, 1MDB mewujudkan sebuah anak syarikat bernama Edra Energy. Edra Energy cuba pujuk YTL jual, dia tak nak jual. Malakov tak nak jual. Kita berjaya beli Genting Sanyen dan kita berjaya beli Tanjung Holding, Tanjung Energy Holding. Kita berjaya beli milik Ananda Krishna. 1MDB hanya menguasai 14% penjanaan kuasa elektrik negara. 25% lagi dikuasai oleh Syed-Mokhtar Al-Bukhari, Malakov. Yang lagi 50% TNB. Tuan-tuan, walaupun 14%, tetapi tahun 2015 kita berjaya menurunkan tarif elektrik Malaysia, tuan-tuan.
buat kali pertama. Biasa tarif elektrik ni main naik, betul tak? Tapi 2015 kita berjaya turunkan. Itu baru dapat 2 syarikat. Dan 4 syarikat ini saudara, sepanjang tempoh 21 tahun mereka mendapat job untuk membekalkan tenaga kepada TNB. Subsidi gas yang dinikmati, duit Petronas ini, subsidi gas yang dinikmati oleh 4 syarikat ini, tuan-tuan, jumlah dia 155 bilion ringgit. 155 juta ringgit, tuan-tuan. Macam manalah Datuk Najib nak biarkan lagi 21 tahun bagi kepada 4 kroni tuan-tuan Mahathir ni. Bila dia suruh 1MDB beli, bila 1MDB dapat untung, tuan-tuan, 1MDB 100% milik kerajaan. Bila 100% milik kerajaan, duit untung ini akan dipulangkan balik dalam bentuk penambahan BRIN, penambahan bantuan rakyat satu Malaysia, bantuan awak persekolahan, bantuan nelayan, sawah padi, pekebun kecil dan macam-macam. Yang ini orang tak faham. Yang orang tahu, oh Mahathir hebat, dia buat itu, dia buat ini untuk negara. Tetapi setiap satu yang dia buat, nasib dia baik, internet tak ada, jadi benda ni tak kecoh. Orang tak tahu bahawa setiap benda yang dia buat, termasuklah pembangunan Putrajaya, satu je, tuan-tuan, Ahmad Zaki Resources dapat buat masjid besi tu, tak silap saya. Yang lain toki-toki dia. Secara ini realiti apa yang berlaku. Tetapi bila mereka tak tahu macam mana nak govern the country, macam mana nak cari duit, nak bayar gaji kaki tangan awam tiap bulan, apa mereka buat, tuan-tuan? Mula-mula mereka buang 17,000 orang kaki tangan awam. Yang kena buang ini orang-orang muda. Yang kena buang ini sebagian besarnya yang bersungguh-sungguh nak mengundi Pakatan Harapan for the betterment of the country. Dengan harapan they will get a clean government, a government which will govern the country in a proper manner. Tapi malangnya, tuan-tuan, hancur lebur. Lepas tu daripada 17,000 orang hilang pekerjaan meningkat menjadi 54,000 orang. Betul tak betul, tuan-tuan? Tapi nasib baik, tuan-tuan, Allah Ta'ala selamatkan kita. Mahathir ketika berada di Jepun, dia baru saja cakap, dia kata hari ini pembayaran pencen untuk kaki tangan awam sangat membebankan. Sudah tiba masanya kita kena hentikan pencen ini. Nasib baiklah dia dipencenkan. Ya, betul. Sebenarnya bukan dia dipencenkan, Allah Ta'ala gerakkan hati dia memencenkan dirinya sendiri. Betul tak, tuan-tuan? Betul. Kalau dia tak sempat pencen, apa jadi? Tuan-tuan, pencen ini hak kaki tangan awam. Sebab bila mana kaki tangan awam dia masuk kerja, dia diberi 2 pilihan. Tak percaya, tanya dengan Datuk Profesor Ibrahim, Dr. Ibrahim Abu Shah. Sama ada nak ambil skim pencen atau nak ambil skim KWSP. Saya kaki tangan awam juga, Jusabi, saya ambil skim KWSP. Saya tak ambil skim pencen. Saya nak beritahu tuan-tuan, bila kita ambil KWSP, kita sebagai duit gaji kita potong. Tapi kerajaan juga bayar kepada KWSP, tahu setiap bulan. Tahu tak tahu ni? Tahu, mesti tahu. Buat duit korang memang tahu. Betul tak? Betul tak? Tapi sedar tak sedar, duit yang sepatutnya masuk dalam KWSP ni untuk orang yang pilih untuk dapat pencen, duit ini masuk ke dalam tabung amanah pencen. Bila dia invest, pergi ke mana-mana, dia dapat dividen, dapat hasil, dapat keuntungan. Betul tak betul? Boleh tak hak dewan ni tiba-tiba kita hentikan? Boleh? Tak boleh lah, saudara. Dan betul lah apa yang Datuk Seri Najib buat, bagi pilihan kepada pejabat awam, nak pencen ke, nak pilih KWSP. Ia sebenarnya tak membebankan sebab datang daripada duit mereka sendiri, saudara. Nasiblah Allah Ta'ala selamatkan kita, tuan-tuan. Maka rancangan ni sebenarnya rancangan Tony Puah. Tony Puah mensasarkan kalau boleh penjawat awam yang terlalu ramai ni, membebankan.
Kita kena potong, dia kata. Dan target dia saudara, dia nak kalau boleh roughly figure dia lebih kurang 5% per year, kita reduce. Sementara masa mereka kontroversi tu, mereka dah reduce 54,000 orang, tuan-tuan. Masih jauh lagi. Tapi kalau dia capai matlamat dia 5%, setiap tahun dia buang, saudara, ramai anak-anak kita akan kehilangan pekerjaan. Tak cukup dengan itu, masih lagi tak cukup duit. Jimat tadi dia dah buat dah, jimat. Apa lagi dia buat, tuan-tuan, nak dapatkan dana? Maka dia jual aset-aset kita. Dia jual aset-aset kita pada siapa? Dia jual kepada kawan-kawan dia di Hong Kong yang berpengkalan di Singapura. Saudara, semua detail ni tuan-tuan kita ada. Sebab kita pun dulu kerja dekat MOF. Walaupun dia ada satu pasukan, dia lantik 30 orang pegawai khas yang didudukkan di bawah Tony Pua, sewa satu bangunan kuno. Mereka beroperasi secara bersendirian. Dia tak percaya kalau kaki tangan dekat MOF ni, tuan-tuan. Mereka ada secret harem. Dia sembunyikan pegawai-pegawai dia sini. Yang ini dia buat kerja mengerjakan orang-orang UMNO. Itu yang ramai yang kena income tax, ramai yang kena kejar dengan SPRM, ramai yang kena kejar dengan polis, dengan bermacam-macam isu dan sebagainya. Yang mana yang cabul kehormatan, pastilah tuan-tuan, itu yang setengah-setengah tu U-turn, mula-mula ikut kita, lepas tu pusing ke sebelah sana. Bila kita tolak dia menjadi calon, terus dia lompat bertanding atas tiket Perikatan Nasional. Tuan-tuan pun tahulah siapa. Tahu tak tahu ni? Maknanya orang Islam mengikuti. Betul lah? Tuan-tuan tahu apa yang berlaku dalam politik negara ni. Saudara, aset kita yang dia jual bukan sekadar aset calang-calang. Antara aset yang dijual, tuan-tuan, aset milik khazanah. IHH ini ialah service provider ataupun penyedia khidmat kesihatan nombor 2 terbesar di dunia. We are the major shareholder Malaysia. Nombor 2 Mitsui, tuan-tuan. Nak buat macam mana, saudara? Bila duit tak ada, saudara, dia tak tahu macam mana nak cari duit untuk negara ni, maka dia telah jual. Akhirnya Mitsui menjadi pemegang saham utama. Aset tabung haji, saya nak beritahu tuan-tuan, aset tabung haji, saudara, diletakkan, ini aset umat Islam, akhirnya berakhir di kantung pembendaraan negara di bawah MOF, diletak di bawah Special Vehicle Company. Yang jaga ni, tuan-tuan, seorang yang kita tahu rapat dengan Lim Guan Eng. Semua kroni-kroni DAP. Cuba bayangkan, tuan-tuan. Pernah dengar tak Maybank to you? Pernah dengar? Pernah dengar tak apa dipanggil CIMB Click? Tahu kan? Tabung haji dia ada satu lagi, dia panggil Tijahari. TH Jahari. Dia apa ni, sistem perbankan secara internet. Tuan-tuan tahu, untuk jaga Tijahari, tabung haji orang Islam punya ni pun, dia bagi pada sebuah syarikat yang berpengkalan di Singapura, tuan-tuan. Tuan-tuan pun tahulah. Itu sebabnya, saudara, setiap kali pilihan raya, orang Singapura akan bantu DAP. Bukan Singapura saja bantu DAP, Taiwan pun membantu DAP. Lepas pilihan raya, apa jadi? Lepas pilihan raya, saudara, hancur lebur. Semua pergi jatuh ke tangan mereka, sedikit demi sedikit. Tuan-tuan, banyak lagi kerosakan. Kalau saya nak cerita kerosakan yang dibawa oleh Pakatan Harapan, kemudian bertukar menjadi Perikatan Nasional, saya nak beritahu tuan-tuan, 7 hari 7 malam tak habis cerita. Sekarang dah lagi 10 minit pukul 11. Saya nak beritahu dengan tuan-tuan, bila tukar kerajaan, ganti dengan kerajaan Muhyiddin Yassin, kita ingat mungkin lebih baik. Tetapi sama je, tuan-tuan. Sebab ketika PH memerintah, dalam itu ada Muhyiddin Yassin sebagai Menteri Dalam Negeri, dalam itu ada Azmin Ali sebagai Menteri Ekonomi, dalam itu ada Saifuddin Abdullah, dalam itu ada banyak lagi pemimpin-pemimpin yang akhirnya menubuhkan Perikatan Nasional. Betul tak betul? Maknanya PH dengan PN
umpama PM itu hanya pH 2.0, tetapi ada sedikit daripada UMNO masuk di dalam kerajaan tersebut bersama dengan PAS. Yang lain orang ni, saya nak beritahu dengan saudara, apa lagi kesan daripada kita tukar kerajaan? Semua kontrak-kontrak yang ditandatangani oleh kerajaan terdahulu semua dibatalkan. Apa yang dibatalkan? Antara yang dibatalkan, tuan-tuan, ECRF, kereta api. Sepatutnya daripada China masuk melalui Kelantan, singgah di Kota Baru, singgah di Kuala Terengganu, singgah di Kemaman, Pahang, barulah di Tebuk, Banjaran, Titiwangsa, keluar dekat Sungai Buaya ke apa benda, dekat Serendah punya area tu, last sekali baru sampai ke Pelabuhan Kelang. Saya nak beritahu tuan-tuan, pernah tak tuan-tuan terfikir antara pantai barat dengan pantai timur ni, mana lebih maju? Pantai barat, betul tak? Sebab apa pantai barat lebih maju? Sebab pantai barat ada highway utara selatan. Itu sebab kita lihat bandar-bandar sepanjang pantai barat, baik apa ni, Georgetown, apa ni, Kuala Lumpur, Ipoh, Melaka, Seremban, Johor Bahru, semua membangun sebab dia ada highway utara selatan. Selain daripada itu juga dia ada kereta api tanah Melayu daripada Padang Besar pergi sampai ke Segamat, Johor Bahru pun ada, tuan-tuan. Jadi ini menyebabkan mereka jauh lebih maju berbanding dengan pantai timur. Macam mana kita nak naikkan pantai timur ni supaya setiap tahun anak-anak di Kelantan, anak-anak di Terengganu, anak-anak di Pahang yang habis belajar tak perlu berhijrah pergi ke Kuala Lumpur, cari makan di Kuala Lumpur, kerja di Kuala Lumpur. Setiap tahun bila apa ni setiap tahun bila hari raya mereka duduk kat jam berbelas jam. Macam mana nak buat itu? Nak selesaikan masalah penghijrahan yang begitu besar ini, tuan-tuan, satunya cara dia, kita kena pesatkan bandar-bandar di pantai timur. Bila bandar-bandar ini kita majukan, mereka boleh cari kerja di situ. Mereka tidak perlu, tuan-tuan, pergi ke Kuala Lumpur berhijrah dan kemudian tiap tahun saudara mereka balik hasut mak bapak jangan undi Barisan Nasional. Betul tak? Ini realiti dia. Bila balik kena naik ni, aku dah lama dah ni, kereta pun dah pakai Porsche, dah pakai Cayenne macam mana, tapi aduk jam berbelas jam. Apa guna? Tidak ada pembangunan. Jadi itu sebab kita nak buat high speed rail. Bila high speed rail ni ada, saudara, kita tengok pelancong daripada di China, dia datang ke Malaysia. Dia pergi mana? Dia pergi Ipoh. Jarang juga lah Ipoh tu. Dia selalu pergi Georgetown, betul tak? Penang. Dia pergi mana lagi? Melaka, bandar bersejarah. Dia pergi mana lagi? Johor. Kalau dia pergi belah Sabah, dia pergi ke mana? Pulau Sipadan, tuan-tuan. Ada pernah dengar ada orang singgah ke Kota Baru? Ada pernah dengar ada orang singgah ke Kuala Terengganu? Ataupun ke Kemaman, Kuantan? Pergi makan angin dekat kompleks teruntum? Ada? Tak ada, tuan-tuan. Sebab apa tak ada? Sebab kita tidak menyediakan prasarana yang menyebabkan suka tak suka dia orang akan nak explore tempat baru ni. Tak ada. Tapi bila ada melalui sistem One Belt One Road, maka mereka akan berhenti satu malam tidur di Kota Baru. Dia akan pergi ke pasar Mek Katijah, pasar Siti Katijah, betul tak? Dia akan beli kain batik di sana. Dia akan beli wang bulan di sana. Dia akan beli cenderamata di sana. Maju tak nanti bandar ni, tuan-tuan? Maju. Dia pergi Terengganu, dia akan beli telur penyu, dia akan beli itu, dia akan beli ini, dia beli gasing, dia beli itu, macam-macam kerap tangan. Orang tempatan boleh jual. Saudara, sama juga lah sampai ke Kemaman, kopok leko ke apa segala macam, semua akan dia orang beli, saudara. Ini akan membangkit industri kecil, saudara. Saya nak beritahu tuan-tuan, kargo-kargo yang sebelum ni susah nak dihantar ke pantai timur, dan daripada pantai timur nak dipasarkan ke Port Kelang, saudara, lepas ini akan lebih mudah kerana perjalanannya hanya memakan masa. Daripada Port Kelang pergi ke Kota Baru, tuan-tuan, hanya memakan masa 4 jam saja. Tapi malangnya, tuan-tuan,
bila dapat kerajaan yang berfikir menggunakan kepala lutut, hancur tuan-tuan. Dia hapuskan. Kita di Kementerian Kewangan dulu, saya sebagai pengarah komunikasi Kementerian Kewangan, kita anticipate bila kita siap je ECRL ini tuan-tuan, ECRL boleh menyumbang pertumbuhan ekonomi tambahan 1.5%. Kalau dulu kita punya pertumbuhan ekonomi 2017, kita dapat 5.9%. Selepas ini pertumbuhan ekonomi kita 7.4%. Tuan-tuan, maju tak maju? Maju. Tapi malangnya saudara, bila Pakatan Harapan memerintah, dia batalkan. Lepas dia batalkan ECRL, dia batalkan high speed rail. Tuan-tuan, kenapa Datuk Seri Najib nak buat high speed rail ini? Saya sedih buat high speed rail ni, saudara. Sebab kita yang lancar dulu, kita dah buat dulu, tiba-tiba hari ini tuan-tuan, Indonesia siap dulu. Nampak tak? Kita dah planning awal, tapi Indonesia siap dulu. Sebab apa? Sebab 4 tahun lebih ni tuan-tuan, kita kerugian macam-macam akibat daripada silap memangkah tahun 2018. Kita ketinggalan tuan-tuan. Kenapa kita nak pastikan bahawa high speed rail ini boleh kita laksanakan? Ramai orang tak tahu. Hari ni saya nak beritahu. Kita nak buat high speed rail ni untuk tarik pelancong datang ke Malaysia. Tuan-tuan, Singapura dengan Malaysia ni mana lebih besar? Malaysia lagi besar. Kalau Malaysia lagi besar, agak-agak tuan-tuan, pelancong asing antara Malaysia dengan Singapura mana lebih ramai? Ramai orang ingat Malaysia lebih ramai, betul tak? Sebenarnya pelancong lebih ramai ke Singapura. Bukan kerana nak melancong sangat. Memang ada orang yang pergi melancong ke Singapura, tetapi tuan-tuan, ramai yang pergi ke Singapura bukan kerana melancong, kerana mereka berdagang. Kerana Singapura ialah negara nombor 2, nombor 3 terbesar di dunia pelabuhannya dari segi jumlah kontainer. Jadi orang pergi sana, orang berdagang, businessman ni tuan-tuan, dia buat apa saja. Yang paling penting sekali, dia reduce dia punya cost, dia increase dia punya profit. Dia kurangkan dia punya cost perbelanjaan dia meningkatkan dia punya keuntungan. Betul tak? Kalau dia pergi meeting di Singapura, dia landing di Changi Airport. Daripada Changi Airport, dia ambil taksi pergi ke hotel. Kadar taksi di Kuala Lumpur daripada KLIA nak pergi ke hotel, dengan daripada Changi Airport pergi ke hotel, mana lebih mahal tuan-tuan? Singapura 3 kali ganda tuan-tuan. Betul tak? Hotel di Singapura dengan hotel di Malaysia, mana lebih mahal? Singapura 3 kali ganda. Betul tak? Kalau nak tidur kat sana, mesti makan pun kat sana, betul? Bila makan kat sana, harga pun 3 kali ganda. Lepas meeting, sebelum balik, kena bawa buah tangan. Buah tangan. Sebab nak bagi pada anak, bagi pada bini, betul tak? Buah tangan ni tuan-tuan, barang yang boleh di shopping di Singapura dengan barang di Malaysia, mana lebih mahal? Mestilah Singapura 3 kali ganda lebih mahal, sebab mata wang mereka 3 kali ganda lebih mahal daripada kita. Kecuali barang elektronik. Kalau nak beli handphone, ya, memang boleh beli di Singapura tuan-tuan. Jadi saya nak beritahu tuan-tuan, kalau kita buat high speed rail ni, apa kelebihannya? Kelebihan dia tuan-tuan, 1,5 jam daripada bandar Malaysia di kamp tentera Sungai Besi, kita boleh sampai ke Singapura dalam tempoh 1 jam 30 minit. Jadi perlu tak orang pergi landing Changi Airport dan berbelanja lebih untuk bermesyuarat di Singapura? Tak perlu. Mereka landing di Kuala Lumpur, duduk hotel di Kuala Lumpur, makan dekat Jalan Alor ke, dekat apa ni, ikan singgang ke apa benda yang kita ada. Kita ni macam-macam, mamak lah, kudu lah, macam-macam ada. Betul tak tuan-tuan? Saudara, besok pagi-pagi pukul 7 pagi ataupun pukul 8 pagi mereka shoot. Kalau mereka shoot pukul 7, 8.30 dah sampai. Katalah meeting pukul 10. Lepas meeting pukul 10, sebelum balik pukul 5 tu, dia nak beli handphone. Dia boleh beli handphone di Singapura. Tapi kalau dia nak beli buah tangan untuk anak-anak dia, lebih baik dia shopping dekat kita. Sebab kita ada, tuan-tuan,
Pada ketika itu tuan-tuan, bila kita nak tarik pelancong daripada Singapura, kita punya Malaysia ni pada ketika itu adalah destinasi membeli belah nombor 4 paling popular di dunia. Kita dah potong Paris lama dah untuk destinasi membeli belah. Sebab kita ada Pavilion, kita ada Mid Valley, kita ada banyak shopping complex. Ini yang orang macam Mahathir tak boleh fikir. Sepatutnya hari ni Anwar Ibrahim dia kata, hari ni ada anak-anak muda ni cakap apa tuan-tuan? Kita dah pernah hidup zaman Mahathir gagal. Kita dah hidup zaman apa ni, Muhyiddin Yassin gagal. Hari ni yang kita belum pernah try ialah zaman Anwar Ibrahim, dia kata. Kalau nak try, silakan. Silakan tuan-tuan. Tuan-tuan, saya nak tanya dengan tuan-tuan, ketika Wan Azizah, isteri dia, menjadi timbalan Perdana Menteri, setiap kerosakan yang dibawa oleh Tuan Dr. Mahathir ni, tuan-tuan, ada tak kita dengar Anwar Ibrahim membantah dia? Ada dengar? Tak ada. Bila dia bantalkan kontrak-kontrak ECRL, high speed rail yang menjahanamkan negara ni, ada Anwar Ibrahim bantah? Tak ada. Satu ayat pun dia tak pernah cakap. Bila lantik hakim sesuka hati dia, bila lantik peguam ketua Komunis Melayu, peguam kepada Lim Guan Eng menjadi peguam negara, ada Anwar Ibrahim bantah? Tak ada. Malah Anwar Ibrahim gembira bila mana ahli jawatan kuasa PKR Pusat Latifah Koya diangkat menjadi ketua Pesuruhjaya SPRM. Hari ini dia kata, bila kita memerintah, kita akan pastikan we will have a clean government. Clean government kepala otak dia, tuan-tuan. Dia ingat kita ni bodoh. Bila Mahathir lantik Hamid Badut, orang dah pencen, dah tanam sayur 2 tahun dah, tiba-tiba dilantik menjadi ketua polis negara. Yang kita tahu kesetiaan dia tidak berbelah bagi kepada Tuan Dr. Mahathir. Sampai bila video Anwar, video apa ni, Azmin Ali terang lagi bersuluh pun dia kata kabur. Kita cakap bila nak bawa balik Jolo, dia kata hujung tahun. Hujung tahun 2018 dah berlalu, 2019 berlalu, 2020 berlalu, last kali dia pun berlalu. Kita suruh dia bawa balik Jolo, tak bawa balik, dia bawa balik jodoh. Ini masalah dia. Kita ingat dia kabur, tapi bila tengok bini dia boleh tahan lawa, tuan-tuan, maknanya bini dia, tuan-tuan, dia punya mata pengilatan dia masih baik. Tetapi kerana setia dia pada Mahathir, dia tidak mengikut undang-undang. Dia melindungi penjenayah. Ada Anwar bersuara tak, tuan-tuan? Tak ada. Jadi apa bezanya kita bagi peluang pada Anwar untuk menjadi Perdana Menteri? Bila Anwar jadi Perdana Menteri, saya cakap terus terang, yang takkan ada hanya Mahathir Mohamad. Lim Guan Eng ada tak? Anthony Lim akan jadi menteri juga tak? Mesti jadi. Gobind Singh akan jadi menteri tak? Mesti jadi. Silap-silap Lim Kit Siang pun akan jadi timbalan Perdana Menteri. Betul tak, tuan-tuan? Ini kita kena fikir. Ini kita kena fikir, tuan-tuan. Saudara, bila dia hapuskan high speed rail ini, hancur lebur, tuan-tuan. Kita kena bayar papasan pada pihak Singapura. Berapa banyak dah kita rugi. Bukan setakat tu, tuan-tuan. Bila last kali dia tengok China marah, orang-orang pelabur-pelabur asing ni tengok Kerajaan Pakatan Harapan bila dapat kuasa, dia batalkan semua kontrak-kontrak, tanda tangan perjanjian yang dah ditangani oleh kerajaan lama. Agak-agak, tuan-tuan, kalau lepas ini kerajaan yang memerintah ialah Kerajaan Pakatan Harapan, walaupun Mahathir dah tak ada, agak-agak, tuan-tuan, dia orang nak tak melabur kat Malaysia ni, tuan-tuan. Dia orang takkan melabur di Malaysia. Sebab apa? Sebab mereka ni, the new government will not honor whatever have been signed by the previous government. Dia dah nampak benda ni. Dia orang akan menjauhi Malaysia. Malaysia akan terus mundur, tuan-tuan. Bila mereka dah sedar ni, tuan-tuan, mereka kata, okey, tak apa, kita teruskan buat balik ECRL. Kemudian
Muhyiddin pula kata kita teruskan, kita buat baik, kita buat balik high speed rail, tapi dengan syarat dia tak boleh high speed rail, dia kena high speed slow rail. Kita pun terpinga-pinga, kenapa dia nak jadi high speed slow rail ni tuan-tuan? Rupa-rupanya tuan-tuan, dia punya planning apa? Nak menguntungkan ni kawan dia YTL, kawan yang mengayakan dia di Johor ni tuan-tuan. Inilah kawan yang buat ERL daripada KLIA tu, kan ada kereta api pelahan yang datang ke Kuala Lumpur. So apa yang Muhyiddin nak buat ni, daripada Singapura tak terus ke bandar Malaysia seperti mana yang dirancang oleh Datuk Najib, tetapi melencong pergi ke KLIA. So itu high speed rail daripada Singapura pergi KLIA, daripada KLIA pergi ke Kuala Lumpur dah jadi slow speed rail tuan-tuan. So dia defeat the purpose tuan-tuan. Kita nak cepat sampai Singapura supaya orang datang landing di Malaysia. Jadi kalau kereta api kita tak cukup cepat, tak macam Singapura, tak macam negara-negara membangun lain, tak macam Indonesia, saudara, sudah pastilah saudara, ianya tidak akan menguntungkan kita. Orang akan terus landing di Changi Airport. Jadi kita buat belanja berbilion pun tak guna tuan-tuan. Itu sebabnya saudara, saya nak beritahu tuan-tuan, hari ini dulu kita bangga kerana orang datang ke negara kita untuk bekerja, betul tak betul? Orang Indonesia datang bekerja di Malaysia, orang Bangla datang bekerja di Malaysia, Nepal datang bekerja di Malaysia, Rohingya dia lari daripada Myanmar, dia datang ke Malaysia, semua nak datang Malaysia. Hari ini bila kita nak buat kerja-kerja construction, kita tanya dengan kontraktor, tanya Datuk Nawi betapa susah nak cari pekerja tuan-tuan. Kita cari pekerja Indonesia yang dulu sanggup naik tongkang menyambung nyawa cross lautan ni, pakai tongkang tuan-tuan, terbalik mati. Dia sanggup menyambung nyawa. Sebab apa? Gaji yang kita bayar ni jauh berlipat kali ganda berbanding dengan Indonesia. Tetapi hari ni kontraktor kita tuan-tuan semua berhadapan dengan masalah tenaga kerja tak ada. Pekerja Indonesia yang dulu kerja dengan mereka ni sudah balik ke Indonesia. Sebab apa mereka balik ke Indonesia? Ramai orang pelik, bukankah Indonesia dia telah menghapuskan gaji minimum? Kita duk sibuk nak gaji minimum. Bila Covid datang tuan-tuan, Jokowi selamba je kata, mulai hari ini saya mansuhkan gaji minimum. Karyawan-karyawan Indonesia, pekerja-pekerja kat Indonesia buat demonstrasi berjuta. Jokowi buat bodoh tuan-tuan. Hari ini Jokowi terbukti benar tuan-tuan. Orang yang dulu kerja kat Malaysia ni gaji besar berlipat kali ganda balik Indonesia, hari ni dah tak nak kerja kat Malaysia. Adakah kerana mereka tak nak kerja kat Malaysia ni kerana apa yang dia dapat itu lebih tinggi daripada apa yang dia dapat di Malaysia, atau lebih kurang? Mesti lebih tinggi. Maknanya walaupun gaji minima telah dihapuskan oleh kerajaan Indonesia, pelabur-pelabur lari pergi ke Indonesia. Mereka berhadapan mereka akan dapat cheap labor. Tetapi tuan-tuan, bila mereka dah buka kilang di Indonesia, mereka dah buat projek, macam-macam projek di Indonesia, mereka juga memerlukan skill workers. Mereka memerlukan tenaga kerja mahir. Bila mereka memerlukan tenaga kerja mahir tuan-tuan, rakyat Indonesia dibayar gaji yang setimpal dengan kepakaran mereka. Hari ini kita tengok high speed rail dia siap lebih awal daripada kita. Sikit hari lagi tuan-tuan, sekarang kita bermasalah. Hantar anak belajar di UK, dia orang tak nak balik. Hantar anak belajar di US, dia orang tak nak balik. Hantar anak belajar di Kanada, dia orang tak nak balik. Datuk Seri Najib terpaksa wujudkan apa yang dipanggil sebagai talent corps untuk pujuk mereka ni balik berkhidmat untuk negara kita. Tapi hari ini kita ada masalah baru dalam masa terdekat ni tuan-tuan. Kalau tuan-tuan pangkah lagi Pakatan Harapan, selepas ini kita kena hantar wakil-wakil kita untuk memujuk pekerja Malaysia supaya balik ke Malaysia, jangan kerja kat Indonesia. Lepas ini jangan terkejut kalau Indonesia punya masalah yang terkini ialah kebanjiran tenaga kerja tanpa izin dari Malaysia. Ini mungkin berlaku.
Kita nampak macam benda ni tak munasabah boleh berlaku, betul tak betul? Tetapi kalau sekali lagi kita silap memilih, tuan-tuan, hancur kita. Kalau sekali lagi tuan-tuan percaya dengan janji-janji yang dibuat oleh Perikatan Nasional, yang dibuat oleh Pakatan Harapan, lingkup kita. Tuan-tuan, Anwar Ibrahim sekarang dah pandai. Dia tahu orang dah tak makan dah dengan janji dia, betul tak betul? Kita tengok dia punya manifesto pun tak berapa nak ada janji. Yang dia duk ratib nak hapuskan tol, yang dia duk ratib nak turunkan harga minyak. Tuan-tuan, itu je yang dia ulang-ulang kali. Tuan-tuan, sepatutnya sebagai calon Perdana Menteri, dia kena beritahu kita apa perancangan dia untuk tempoh 5 tahun dalam memastikan bahawa kita boleh bawa masuk balik foreign direct investment. Apa yang dia nak tawarkan pada pelabur-pelabur? Kerana hanya dengan membawa masuk balik pelaburan langsung asing ke negara ini, bila dia orang masuk, dia orang buka kilang, dia orang tak boleh pakai US dollar, tak boleh pakai pound sterling, dia orang tak boleh pakai Swiss franc ke ataupun Deutschmark, tak boleh. Mereka kena tukar pakai ringgit Malaysia. Mereka kena beli ringgit. Bila beli ringgit, peningkatan untuk permintaan ringgit meningkat. Bila meningkat, kita akan beli barang import lebih murah, barang-barang akan lebih stabil. Barang tempatan pun bukan semua produk tu semua daripada dalam negara. Katalah ada 10 barang diperlukan untuk siapkan barang tempatan, ada 3 elemen yang diimport, maka barang tempatan tu pun akan jadi murah bila foreign direct investment masuk ke dalam negara ni. Ada kita dengar apa yang Anwar kata dia nak buat dalam menarik balik foreign direct investment? Ada? Tak ada. Tidak ada, tuan-tuan. Apa polisi ekonomi Anwar Ibrahim? Takkan polisi dia nak hapuskan tol. Yang dulu pun dia tak boleh jawab. Kita tanya dia, dulu kamu janji nak hapuskan tol. Kalau kita tanya dengan Mazli balik, siapa yang masih lagi bayar tol selepas pilihan raya umum ke-14, boleh claim dengan dia. Ada dapat claim? Dapat tak dapat? Tak dapat. Boleh ikut minum sikit. Tak dapat, tuan-tuan. Tak dapat. Bila tanya Wan Saiful Wanyan, dia kata, saya disuruh catat saja. Saya tak benarkan saya buka mulut. Saya baru buka mulut bagi cadangan, dia kata shut up. Ingat lagi, tuan-tuan. Lepas tu bila tanya lagi sekali, kau dah tahu kau tak boleh buat hapuskan tol ni, kenapa janji? Dia kata masa kami buat janji tu, kami tak sangka kami menang. Maknanya apa? Maknanya dia tipu. Takkan orang Shah Alam yang bijak pandai ni kena tipu dengan dia orang, tuan-tuan. Kali ni dia datang bawa hujah yang sama. Lepas pilihan raya dia akan jawab sama juga. Dia akan kata manifesto bukan kitab suci. Betul tak? Lepas pilihan raya dia akan cakap, masa kami berjanji, kami tak tahu implikasi kewangan. Yang tahu Barisan Nasional, mereka dah 61 tahun pemerintah, mereka tahulah kita tak pernah memerintah. Tuan-tuan, siapa bapa tol negara Malaysia? Mahathir masa tu apa jawatan dia? Pengurusi Pakatan Harapan. Betul tak? Setiap apa yang dijanjikan oleh Pakatan Harapan mestilah mendapat kelulusan daripada Mahathir. Takkan Mahathir tak tahu nak hapuskan tol, tuan-tuan, menelan belanja 380 bilion US dollar, bilion ringgit. Tuan-tuan tahu tak macam mana 380 bilion ni? Banyak kosong macam kalkulator tak boleh pakai. 380,000 juta ringgit. Kalau nak hapuskan tol ni, nak ambil duit kat mana? Nak ambil duit kat mana? Kena ambil duit daripada pembendaharaan negara. Kena ambil duit daripada kantong pembayar cukai. Saya nak tanya dengan tuan-tuan, orang Sabah ni, dia bayar cukai tak? Orang Sabah kena bayar cukai tak? Bayar. Orang di Baling kena bayar cukai tak? Bayar. Orang di Kuala Lumpur dia bayar cukai tak? Bayar. Tapi dia orang pergi kerja lalu tak betul. Orang balik pergi kerja tak lalu betul.
Orang di Kuala Lumpur pergi kerja tak lalu tol. Orang Sabah tol pun tak pernah nampak tuan-tuan, kecuali dia datang Kuala Lumpur lah. Orang Sarawak ada satu tol. Jadi kalau kita ambil duit membayar cukai, kita hapuskan tol, manfaat dia tak dapat secara menyeluruh. Lagipun tuan-tuan, tol ni saudara, orang kaya bayar lebih. Kenapa saya kata orang kaya bayar lebih? Orang macam B40, B40 ni golongan 40% pendapatan paling rendah. Dia orang lalu tol tak tuan-tuan? Lalu naik motor lalu tol tak? Mana dia naik motor tak lalu tol? Lalu, tapi tak payah bayar. Sebab BN bagi free. Betul tak? Yang mana yang tak ada motor, dia naik basikal, bayar tak? Tak bayar. Boleh lalu tak? Boleh. Kalau motor tak ada, basikal tak ada, naik pengangkutan awam. Saya nak tanya tuan-tuan, kereta biasa dengan teksi, mana lagi mahal toleh? Kereta biasa. Teksi, pengangkutan awam ada diskaun, bas ada diskaun. Betul tak? Tapi antara kereta biasa dengan lori, dengan trailer, mana kadar tol lebih tinggi? Lori dengan trailer. Betul tak betul? Okey lah. Kita orang biasa dengan lori dan trailer, apa beza kita? Kita bayar sikit, lori dengan trailer bayar banyak. Tapi ramai orang tak sedar, kita bayar sikit sebab pertama, kita naik kenderaan peribadi, mereka naik kenderaan komersial, jadi mereka bayar lebih. Tetapi perjalanan kita, perjalanan jangka pendek. Contohnya saya dulu duduk Shah Alam, saya pergi kerja, saya bayar RM1 RM10. Saya balik daripada pejabat jasa, saya bayar lagi RM1 RM10. Bila ekonomi kita bagus, pendapatan daripada hasil kutipan cukai bagus, Datuk Najib hapuskan tol Batu Tiga, betul? Datuk Najib hapuskan tol Sungai Rasau, betul? Datuk Najib hapuskan tol di Tambak Johor sana, betul? Bukit Kayu Hitam kita hapuskan, betul? Mengala ke Ceras on the way tu balik kita hapuskan, betul? Kita tak pernah janji, tapi kita tunaikan, kita laksana. Bila kata kita ada duit lebih, saya bayar RM1 tapi yang buat perjalanan jarak panjang, jarak jauh setiap hari siapa? Lori dan trailer yang angkut barang daripada Perlis pergi ke Kuala Lumpur, Kuala Lumpur pergi ke Johor. Jadi tuan-tuan, siapakah penyumbang kutipan tol paling banyak negara ni tuan-tuan? Lori dan trailer. Betul tak betul tuan-tuan? Kalau kita ambil duit membayar cukai yang tak pakai tol pun, kita ambil duit dia orang ni, hapuskan. Yang untung driver lori ke toke-toke syarikat pengangkutan? Yang untung toke-toke syarikat pengangkutan. Adil tak adil tuan-tuan? Tak adil. Jadi tuan-tuan, kalau benda yang simple macam ni pun Anwar tak boleh fikir, macam mana tuan-tuan nak bagi dia jadi Perdana Menteri? Sudahlah, dia jantan dengan betina pun dia tak boleh beza tuan-tuan. Sama rata, sama rasa, depan belakang sama saja. Kalau bagi Kak Muhyiddin pun sama juga. Bini dia ke bini orang, dia tak boleh beza, sama je bagi dia. Tuan-tuan, kita ni berhadapan dengan krisis tuan-tuan. Kita berhadapan dengan krisis. Kita tak tahu nak menilai mana kaca, mana permata. Orang yang selama hari ini jaga rakyat dengan baik, akhirnya kerana kita salah memilih pada tahun 2018 tuan-tuan, hari ini permata ini berada di dalam penjara, di penjara Kajang tuan-tuan. Saya nak beritahu tuan-tuan, bila kita salah memilih, ini bukan saya cakap ni, Tommy Thomas dalam buku dia Justice in Wilderness dah didedahkan oleh pasukan petugas khas. Pasukan petugas khas mengesahkan Tommy Thomas boleh didakwa. Pertama, boleh didakwa di bawah Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah kerana menyalahgunakan kuasa, tidak bertindak profesional. Kedua, boleh didakwa di bawah Akta OSA kerana menceritakan semua cerita dia dengan Mahathir, cerita pasal pardon board di peringkat negeri, semua dia cerita.
Cerita dia dengan Agong, semua dia cerita. Dah kat sumpah ni, semua dia cerita. Lepas tu dia boleh didakwa di bawah kanun kesiksaan Seksyen 500 kerana menghina badan kehakiman. Dia boleh didakwa di bawah Akta Hasutan 1948 kerana memfitnah Tuan Razak dan juga Datuk Harun. Macam-macam. Saya nak beritahu tuan-tuan, kita ingat bila mereka memerintah, mereka akan berikan keadilan kepada rakyat Malaysia. Rupa-rupanya nak lantik ketua hakim negara pun tuan-tuan, bukan datang daripada cadangan JAC ataupun Judicial Appointment Commission. Ianya dicadangkan sendiri oleh Tommy Thomas tuan-tuan. Bila Tommy Thomas cadangkan, apa yang kita boleh harapkan? Apa yang kita boleh harapkan? Itu sebab kes yang melibatkan Lim Guan Eng dibebaskan dan dilepaskan. Lepas kita memerintah ni, kita nak dakwa balik, tak boleh. Sebab bila Peguam Negara minta supaya Lim Guan Eng dilepaskan, bila dia dah tukar Ketua Hakim Negara, dia dah gantikan Richard Malanjur sebagai Ketua Hakim Negara. Richard Malanjur mengarahkan supaya Hakim Datuk Adaria ni tuan-tuan melepaskan dan membebaskan, mana tak boleh dakwa. Bila Mohsin Latif membuat semakan kehakiman, macam Datuk Najib buat semakan kehakiman, tuan-tuan, patutnya pagi tu yang mendengar semakan kehakiman ialah Hakim Datuk Abdul Karim. Tiba-tiba tuan-tuan arahan datang, suruh tukar Hakim Datuk Abdul Karim itu digantikan dengan Hakim Datuk Hadaria. Cuba tuan-tuan bayangkan, Hakim Datuk Hadaria membuat semakan semula di atas keputusan yang dibuat oleh Hakim Datuk Hadaria. Untuk maklumat tuan-tuan yang tak tangkap, dua-dua ni orang yang sama. Faham tak faham ni? Dalam dunia tak pernah berlaku, tapi zaman Pakatan Harapan, rule of law kita bertukar menjadi law of the jungle. Sebab apa? Salah satu sebabnya sebab tuan-tuan salah pangkap. Bukannya dalam ni, yang kat dalam tu, dalam telefon banyak tu yang kamera-kamera ni. Saya beritahu kat dia orang, tuan-tuan, saya tak risau. Lepas ni confirm undi Hisham Jalil, betul tak betul? Kalau ada lagi tak undi balik ni tolong singgah 7-Eleven, beli racun tikus. Kalau ada lagi lah yang tak nak undi Hisham Jalil ni tuan-tuan. Saudara, kita lihat apa lagi jadi tuan-tuan. Habis kerosakan ini menyebabkan bila Datuk Seri Najib bawa bukti-bukti baru, dah lah nak pakai Queen Council tak dibenarkan. Bar Council cakap, apa pasal nak pakai Queen Council? Pakailah Peguam Tempatan. Suka hati dia lah. Dia nak pakai Queen Council. Dia kata Queen Council tak cakap, tak pandai cakap bahasa Melayu. Macam mana nak membela Datuk Najib? Kita tengok Tommy Thomas sendiri dalam buku dia mengesahkan, dia terpaksa pakai peguam daripada luar. Sita barang bukan kerja dengan AG Chambers. Orang macam Gopal Siram bukan kerja dengan AG Chambers. Saudara, dia ambil orang daripada luar. Dan dia pernah lantik King Council. Saudara, Tommy Thomas pernah lantik King Council. Tak ada masalah. Kalau dia tak pandai cakap Melayu, itu tak menguntungkan Datuk Najib. Bukankah dia orang ni suka Datuk Najib masuk dalam penjara? So biarkanlah. Tapi bagilah keadilan untuk dia. Tapi sebab nak cepatkan dia masuk penjara tuan-tuan, bila dia buat keputusan pakai Peguam Tempatan, tukar. Dia dah cuba Syafiq Enko di peringkat Mahkamah Tinggi, di peringkat Mahkamah Rayuan. Dia nak try guna idea baru. Dia pun bawa masuk siapa? Zahid Ibrahim and the gang. Ketua peguam dia ialah Datuk Haji Hisham Pote. Tuan-tuan, Datuk Haji Hisham minta bagilah saya masa nak baca dokumen. Sebab mengikut buku Tommy Thomas ni, dia terpaksa ambil orang luar sebab kes ni complicated dan dokumen kes ini bertroli. Ini apa yang Tommy Thomas cakap. Kalau dah tahu bertroli, boleh tak 1-2 hari Datuk Hisham ni membaca semua dokumen ni? Boleh tak boleh tuan-tuan? Tak boleh. Bagilah masa. Kemudian Datuk Najib nak bagi bukti baru. Bukti baru ni apa tuan-tuan? Bukti baru ni saudara, barulah kita tahu tuan-tuan, rupa-rupanya bila Datuk Seri Najib nak bagi pinjaman kepada SRC International,
duit daripada Kuok. Dia telah arahkan supaya Nur Muhammad Yaakob menyediakan cabinet paper. Bila Nur Muhammad Yaakob sediakan cabinet paper, agak-agak tuan-tuan lah, kita baru dapat tahu dia dibayar 85 juta ringgit. Agak-agaknya cadangan dia tu supaya kerajaan bagi pinjam dekat SRC ke tak bagi pinjam dekat SRC. Mestilah cadangan dia bagi pinjam, betul tak? Supaya mereka boleh seleweng duit itu. Yang peliknya, sampai hari ni orang yang buat cabinet paper yang dapat 85 juta, adakah Daud? Tak ada. Dan semua kes penyelewengan 1MDB ni tuan-tuan takkan berlaku tanpa bantuan daripada Zeti Akhtar Aziz, daripada Bank Negara. Contohnya, Datuk Najib dapat sumbangan daripada Kerajaan Arab Saudi. Mula-mula dia hantar duta kita ke Timur Tengah pergi cek. Kementerian Kewangan Saudi mengesahkan betul memang mereka nak bagi sumbangan pada Datuk Najib. Kemudian kita dapat surat daripada Prince Saud. Prince Saud kata nak bagi sumbangan kerana mereka bangga Malaysia ni sebuah negara Islam yang moderate yang dijadikan contoh oleh negara-negara Islam yang lain. Maka mereka nak bagi sumbangan tuan-tuan sebenarnya 1.17 bilion. Surat ini diberi pada Datuk Najib. Datuk Najib bagi kepada Zeti Akhtar Aziz, suruh cek duit ni sumber dia legal ke tak legal, ada tak daripada sumber haram, ada tak daripada sumber rompakan ke, salah guna kuasa ke, ataupun amla ke, apa-apalah. Bila Zeti cek tuan-tuan, Zeti kata this money is clear. Dia pun keluar surat kelulusan untuk duit ini dibawa masuk ke Malaysia. Dan dia memberi cadangan kepada Datuk Najib, jangan masukkan duit ini dalam akaun UMNO, masukkan dalam akaun pribadi Datuk Najib. Sebab dia Perdana Menteri, orang takkan banyak query. Datuk Najib pun ikut cadangan daripada Governor Bank Negara, buka akaun pribadi di M-Bank. Dan kemudian bila nak masuk duit ni, dia kata jangan masuk sekali selonggok. Dia suruh pecah-pecahkan. Datuk Najib pun ikut pecah-pecahkan. Tuan-tuan, rupa-rupanya memang ada niat jahat tuan-tuan. Setiap kali duit masuk, setiap transaksi masuk, setiap transaksi keluar, setiap kali dibelanjakan, satu pertuduhan tuan-tuan. Rupa-rupanya tuan-tuan, Zeti Akhtar Aziz disahkan oleh SPRM 1 hari sebelum pilihan raya kecil, pilihan raya negeri di Melaka. SPRM mengesahkan Zeti melalui suami dia Taufik Aziz, ni anak dia Aziz Taufik Aiman, suami dia Taufik Aiman telah menerima tuan-tuan 715 juta ringgit. Dan daripada duit ini yang sempat dibekukan oleh pihak berkuasa Singapura lebih kurang 64 juta. Dan duit ini SPRM mengesahkan sudah dibawa balik. Ada tak pendakwaan ke atas Zeti Akhtar Aziz? Ada. Ada tak pendakwaan ke atas the main culprit Jolo yang telah menerima 1.2 bilion US dollar? Ada didakwa sama? Tak ada. Tak ada tuan-tuan. Datuk Najib pula tu baru dapat tahu di dalam bukti terbaru itu, saudara. Rupanya pertuduhan pun dah salah. Pertuduhan mengatakan Datuk Najib disuap 42 juta ringgit oleh SRC daripada duit yang SRC pinjam daripada Kuok 4 bilion. Dalam suapan itu berlaku 3 tahun setengah selepas tu. Mana ada orang dia sign something, kemudian dia minta rasuah 3 tahun setengah lepas tu. Kau jangan bayar aku sekarang, kau tunggu 3 tahun setengah baru kau bank in kat dalam akaun aku. Ada orang macam ni tuan-tuan? Tak ada. Dan nilai suapan dia bagi kelulusan 4 bilion. 4 bilion dia bagi kelulusan tuan-tuan. Berapa dia dapat? 42 juta. Tak sampai 0.001%. Masuk akal tak tuan-tuan? Kurang-kurang bagilah 1-2%. Kalau tak bagi 10% pun betul lah, tak apalah. Tetapi bukti terbaru menunjukkan sebenarnya duit yang masuk 42 juta dalam akaun Datuk Seri Najib ini tuan-tuan bukan duit daripada SRC. Sebaliknya ianya lah duit daripada Putra Perdana Development yang dipinjam 140 juta dengan Maybank. Dan mengikut keterangan pegawai Maybank, Hakim Nazlan tahu sebab ketika itu
Dia adalah General Counsel Maybank, Company Secretary Maybank, Head of Corporate and Legal Affairs Maybank. Tuan-tuan, itu sebabnya saudara, bila SPRM tahan Nazlan ni dah disiasat oleh pihak SPRM. Mula-mula SPRM tanya, masa tu Latifah koyang lah tuan-tuan, kamu terlibat tak dengan penubuhan saksi ni? Dia cakap saya tak terlibat. Kali kedua dia cakap dia tak terlibat. Ditanya kali ketiga tak terlibat. Tanya kali keempat tak terlibat. SPRM ni dia ialah zaman Latifah koyang tuan-tuan. Dia bela, dia keluarkan semua sekali bukti-bukti. Dia keluarkan minit mesyuarat ada nama Nazlan. Dia keluarkan surat-surat yang Nazlan sign. Tengok, engkau terlibat ni, kau kata tak terlibat. 30 minit Nazlan berdiam diri tuan-tuan, tak cakap sepatah pun. Last kali dia mengaku. Kalau saya lah pegawai SPRM ketika tu tuan-tuan, apa saya buat? Lepas 4 kali lepas tu belakang cerita, tu nombor 2. Lepas 4 kali dia nafikan tuan-tuan, okey, yang ada tak apa, saya minta yang ada buat keterangan ni secara bertulis. Apa yang dia cakap tu suruh dia tulis, suruh dia sign. Lepas dia sign, barulah keluar bukti. Automatik boleh dakwa dia memberikan keterangan palsu. Betul tak betul tuan-tuan? Jadi lepas siasatan daripada pihak SPRM 21 bulan Mei yang lepas, dah selesai. SPRM mengatakan bahawa Nazlan perlu didakwa di bawah Seksyen 220 Kanun Kesiksaan kerana telah menjatuhkan hukuman ke atas Datuk Seri Najib tidak berlandaskan undang-undang. Konflik of interest dia satu hal, dia tidak menghukum mengikut undang-undang. Patutnya dia dah boleh didakwa. Tapi 3 bulan selepas Mei tuan-tuan, tiba-tiba Peguam Negara lantikan Muhyiddin Yassin ni, dia kata kami tak dapat pun kertas siasatan daripada pihak SPRM. Saya nak beritahu tuan-tuan, inilah berlaku tuan-tuan. Lepas SPRM bagi balik, dia orang pun tengok, teliti, dia pulang balik, minta dilengkapkan lagi. Bagi balik, pulang balik, bagi balik, pulang balik. Hari ini SPRM dah beritahu, sebulan lebih yang sudah, siasatan dah selesai, tinggal AG dakwa je. Agak-agak tuan-tuan, AG dakwa ke tak dakwa tuan-tuan? Kalau AG dakwa sesedar, maka kes yang dibicarakan di hadapan Hakim Nazlan tuan-tuan akan dianggap sebagai null and void. Bila null and void saudara, hukuman yang Datuk Seri Najib hari ini terpaksa lalui secara automatik digugurkan. Kalaupun dia didakwa balik, dia mesti didakwa di hadapan seorang hakim yang adil, hakim yang tidak ada konflik of interest, tak ada kepentingan peribadi, bebas sebebas-bebasnya. Tuan-tuan, ada orang kata saya ni tidak menghormati keputusan mahkamah. Macam mana saya nak hormat keputusan yang tidak adil? Kalau hari ini dalam kandang tu, bila kes SRC International, Dato' Najib didakwa, Nik Faisal didakwa, orang yang masukkan duit dalam akaun dia kononnya ni, dan Nur Muhammad Yaakob yang dapat 85 juta ni pun didakwa, saya puas hati. Kalau dalam kes 1MDB, Dato' Najib didakwa, Zeti didakwa, kemudian Jolo pun didakwa, saya puas hati tuan-tuan. Biar dibicarakan. Sebab bila dibicarakan tuan-tuan, saksi-saksi ni cakap kita terima arahan daripada Jolo. Kita ingat Jolo ni dapat arahan daripada Najib. Itu je. Semuanya hearsay. Semuanya cakap kita yakin dia dapat arahan tu daripada Najib, kita dapat arahan daripada Jolo. Tak ada seorang pun kata dia dapat arahan daripada Dato' Najib. Hari ni Dato' Najib merengkuk di dalam penjara tuan-tuan. Macam mana kita nak biar benda ni berlaku? Itu sebab tak kira lah kita cakap sikit. Saya buat report polis, saya ambil contoh. Saya report polis ke atas Datuk Amhari. Datuk Amhari ni orang yang Dato' Najib sangat sayang. Tak percaya tanya lah orang UMNO ni. Dato' Najib betapa sayangnya dengan Datuk Amhari. Rupa-rupanya tuan-tuan, dia dah kautim dengan Jolo. Bila dia kautim dengan Jolo, dia disoal balas dalam mahkamah. Dia mengaku dia sebagai penjawat awam, sebagai kaki tangan Datuk Seri Najib, pengarah ekonomi,
dan juga dipinjamkan daripada khazanah. Dia seorang penjawat awam. Tiap-tiap bulan dapat duit RM25,000 daripada Op Solutions dan Berhad. Dan dia dapat $200,000 untuk beli rumah daripada Jolu. Dan dia dapat 3.7 juta, 880 lebih ribu $3.7 juta dalam akaunnya di BSI Switzerland. Kaki tangan awam nak buat apa dia akaun di Switzerland? Bila dia mengaku dalam mahkamah, saya tunggu sampai dia habis bagi keterangan. Dia selesai bagi keterangan, Datuk Seri Tan Sri Syafiee Abdullah soal balas dia. Peguam Datuk Najib soal balas dia. Dah selesai dia di soal balas, saya pun report polis. Saya report polis tuan-tuan, saya dituduh mengungkut saksi, menghina mahkamah. Saya pula kena sebulan penjara. Yang pasal-pasal. Adil tak adil tuan-tuan? Tak adil. Saya tak katalah mahkamah tak adil, tapi tuan-tuan pun boleh fikir. Betul tak? Jadi ini semua kita kena betulkan. Kita kena make sure negara kita ni kembali ke landasan dia. Dan itu hanya boleh berlaku sekiranya Shah Alam, kawasan 75% Melayu, memang wajib menyumbang satu undi untuk kita angkat Perdana Menteri daripada UMNO menjadi Perdana Menteri. Dan untuk Hisham Jalil menjadi ahli Parlimen Shah Alam. Mulai malam ini, apa yang saya cakap ni tuan-tuan ambil ni, kopi di page saya Luqman Nur Adam Official, ambil link ni, hantar dekat dalam grup keluarga. Tak pedulilah apa dia orang nak maki ke apa tuan-tuan, ambil kopi tuan-tuan post. Buat diam je, buat bodoh je tuan-tuan. Kalau ada yang kata oh jangan masuk cerita politik dalam ni, 8 hari je aku akan masukkan, lepas ni aku tak masukkan lagi. Cakap je macam tu. Masuk grup surau, masukkan. Kalau ada orang lepas bising cakap dia Islam dan politik tidak boleh dipisahkan, ajar dia balik. Sekolahkan dia orang. Tuan-tuan, kita kena buat itu sekarang, sebab 8 hari kita tak cukup masa. Saya berpuluh ceramah saya terpaksa reject. Sebab apa? Saya dah bagi tahu awal, panggillah awal sikit. Tapi semua panggil, orang dah perang baru dia nak panggil, jadual dah penuh. Malam ni pun saya kecewakan sahabat saya Sandra Muzamil, sebab saya yakin Shah Alam boleh menyumbang satu kursi. Saya batalkan program di Selayar, saya pilih ke Shah Alam. Saya minta orang Shah Alam tolong pastikan Shah Alam boleh menyumbang, kerana kita ada pengundi Melayu yang ramai di sini. Dan saya yakin kawan-kawan Tionghoa kita, kawan-kawan India kita yang dulu dia orang ni mengundi Pakatan Harapan, sebab they are expecting for good governance, they are expecting for a clean government, they are expecting for a much more cleaner government. But at the end of the day, projek yang dia dapat zaman BN pun, kalau nak sambung balik kena bayar 10%. Betul tak betul? Nak jumpa dengan setengah-setengah menteri kena bayar tuan-tuan. Nak dapat mini kena bayar tuan-tuan. Ini berlaku zaman Pakatan Harapan. Dan akhirnya yang banyak dapat projek terdiri daripada kroni-kroni DAP. Saudara, siapa yang dapat jumpa Tony Puah, nasib dia untunglah sikit. Yang tak dapat jumpa, yang kena pancung, apa jadi dengan mereka? Hari ini Tony Puah dan juga Lim Guan Eng tuan-tuan berhadapan dengan 33 laporan SPRF. Lepas pilihan raya ni tuan-tuan, kita akan siasat semua sekali ini saudara. Kita akan beritahu rakyat Malaysia kepincangan yang berlaku. Kita akan beritahu rakyat Malaysia kepincangan yang berlaku. Kita tak akan buat seperti mana yang mereka buat. Mereka mengamalkan politik dendam. Tetapi yang salah tetap salah. Betul? Yang salah boleh kuasa. Kita akan hadapkan ke muka pengadilan insya-Allah tuan-tuan. Dan ini hanya boleh kita lakukan. Keadilan hanya boleh kita tegakkan. Kita hanya boleh melantik ketua hakim negara, ketua polis negara, ketua peguam negara dan juga ketua pesuruhjaya SPRM. Dan dalam manifesto kita pastikan untuk melantik ketua Suruhanjaya Pilihan Raya, untuk melantik ketua Suruhanjaya ni semua, ianya akan dilakukan oleh Parlimen Select Committee. Ianya bukan akan dilakukan seperti mana zaman Pakatan Harapan. Kita akan pastikan orang yang betul-betul boleh berlaku bebas, boleh berlaku adil kepada semua kaum, tak kira Melayu, India, Cina, Kadazan, Dusun, Numbawang, Iban, Dayak, Murut, semua sekali boleh dapat keadilan.
Kita akan pastikan tuan-tuan, tak kira orang miskin ke, orang kaya ke, kelas menengah ke, semua layanan sama. Bukan orang yang pergi curi biskut, curi Milo, dia kena lebih teruk daripada orang yang curi berjuta ringgit. Tak ada. Ini jaminan yang telah diberikan oleh Kerajaan Barisan Nasional, insya-Allah. Jadi saya rayu sekali lagi tuan-tuan, pastikan anak kita, isteri kita, warga kita, jiran tetangga kita, ibu bapa kita, mereka tidak lagi ragu-ragu 19 hari bulan ini. Dan bagi pengundi awal, pihak polis dan tentera, termasuk nurses dan sebagainya, mereka 10 hari bulan akan mengundi, 15 hari bulan mereka akan mengundi awal. Pastikan mereka bulatkan tekad, mereka pangkah calon Barisan Nasional menggunakan lambang kaca. Boleh? Boleh? Kalau boleh, tugas saya sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup Barisan!